Adik tak takut ke ikut jalan sini? Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cik Nora Channel. Okey, untuk hari ni aku nak bawa sedikit kelainan yang mana hari ni aku punya cerita ni adalah diceritakan oleh kawan kepada kawan aku, dan kisah ini baru sahaja berlaku pada tahun ini juga. Tapi sebelum untuk aku lanjutkan konten hari ini, aku nak ucapkan terima kasih kepada hampa semua yang masih lagi sudi untuk menonton video-video di channel aku ni. Dan aku doakan hampa semua dimurahkan rezeki selalu. Tanpa membuang masa, jom kita mula. Okey, kisahnya bermula di mana benda ni berlaku kepada tiga sekawan ni. Okey, macam ni. Adam ajak beberapa kawan dia termasuk Mikael dengan Yusuf ni untuk ride lah, untuk sambut tahun baru di sebuah tempat yang mana terletak di Kuala Terengganu. Okey, nak jadikan cerita, Adam ni dia plan sehari sebelum, di mana nak kawan-kawan dia berkumpul di kampung Adam sehari sebelum, iaitu 30 Disember 2021, dan 31 hari bulan mereka akan bertolak lah ke tempat tersebut. Nak jadikan cerita, mereka ada 8 orang. 8 orang maksudnya ada 7 rider dan seorang lagi tu seorang pembonceng. Okey, baik. Dalam lingkungan 8:30 malam macam tu, selepas solat maghrib, mereka pun bertolak lah daripada perkampungan si Adam ni ke tempat yang mereka nak tuju di kawasan Kuala Terengganu. Okey, baik. Dah sampai di tempat tersebut, mereka pun makan-makan, minum-minum, lepak-lepak, have fun apa semua, dan sambut tahun baru apa semua kan. Mereka pun bertolak lah balik jam 2 pagi macam tu. Jadi Adam ajaklah prepare lah, macam get ready untuk balik apa semua. Mereka pun pergi ke motosikal masing-masing untuk panaskan enjin, dan tiba-tiba Mikael nak ke arah motor dia. Mikael sebelum sebelum dia get ready untuk ride tu lah, untuk pulang ke kawasan perkampungan Adam ni, Mikael ni dia nampak seseorang yang berada di seat pembonceng dia. Lepas tu bila perhati lama-lama, rupanya tu adalah salah seorang daripada kawan mereka juga. Kiranya antara 7 orang termasuk dia 8 tu ada di kalangan kawan-kawan mereka jugalah. Okay. Dia itu dikenali sebagai Yusuf. Bila dia nampak Yusuf dekat tempat seat pembonceng tu, dia tegur lah, "Oh Yusuf, kau nak balik dengan aku ke?" Dia tanya macam tu. Lepas tu Yusuf ni macam dia diam, dia tak bagi respon apa-apa. Cuma sebenarnya Yusuf dengan Mikael ni tak rapat, cuma hanya kenalan, cuma tahu Yusuf ni sebagai kenalan kepada Adam sahaja. Kiranya dia tak rapat pun. Tapi dah ride sama-sama ni, dia pun berkawan lah. Lepas tu Mikael pun izinkanlah Yusuf untuk ride sekali dengan dia untuk balik ke kampung Adam. Dalam perjalanan tu, Mikael dengan Yusuf ni bersembang lah. Mereka dua atas motor ni duduk sembang lah. Dan Yusuf dan Mikael pun bagi respon seperti biasa. Duduk bercakap-cakap tu, sampai satu lebuh raya, memang gelap, tak ada lampu jalan. Cuma mereka lalu lebuh raya tu hanya berpandukan kepada lampu daripada motor sahaja. Okey, nak jadikan cerita, Mikael dengan Yusuf ni dalam dia punya grup lah, dalam sekumpulan mereka tengah ride motor tu, tengah bawa motor tu, tengah-tengah sembang. Lepas tu si Yusuf ni dia macam menyelit lah, dia beritahu dekat Mikael, dia cakap, "Nanti dekat depan tu ada simpang ada lorong kiri, nanti kau masuk situ tau." Dia kata macam tu dekat Yusuf. Lepas tu Yusuf dia rasa macam pelik, sebab tadi masa on the way nak ke satu tempat dekat Kuala Terengganu tu, tak ada masuk mana-mana simpang pun. Kiranya daripada kampung Adam ke tempat tu straight je guna lebuh raya, tak ada masuk mana-mana simpang pun. Si Yusuf ni rasa macam tak best lah, sebab kan dah ride ramai-ramai dengan kawan-kawan dia. Lepas tu dia seorang-seorang je masuk lorong kiri tu.
Jadi dia rasa macam tak seronok lah. Lepas tu si Mikail tu bercakap lagi, tak apa kau masuk je, aku tahu jalan tu. Dia kata macam tu. Lepas tu si Yusuf ni macam dia fikir balik apa yang Mikail ni cakap. Lepas tu si Yusuf ni macam, alah, aku sorang-sorang lah pula kalau masuk jalan ni. Tapi dah Mikail ni tahu jalan, cepatlah sikit aku sampai. Aku pun dah letih ni, tengah lapar lagi. Ni kalau aku sorang-sorang ni, aku memang tak masuk dah jalan ni. Ni sebab berdua je aku masuk lah jalan ni. Dia cuma cakap lah hati je lah. Lepas tu bila dah sampai ke lorong kiri yang si Mikail cakap tu, Yusuf pun masuklah ke lorong tu. Kiri dengan kanan dia, hutan memang tebal. Hutan tebal. Lepas tu si Mikail ni macam bila dah masuk jalan tu, dia cuma cakap nanti kau straight je. Dia kata macam tu. Lepas tu si Mikail pun ikut je lah cakap. Si Yusuf ni ikut je lah cakap Mikail lah. Sebab tadi Mikail cakap dia tahu jalan ni kan. Okay. Dan masa mereka masuk dekat lorong kiri tu, Mikail ni, Yusuf ni, dia macam perasan lah ada beberapa buah kampung di dalam hutan tu. Kiranya masa tu dia macam beranggapan kata ada orang lah tinggal dekat kawasan lorong apa yang penuh dengan hutan tebal tu kan. Lepas tu dia rasa lega sikit lah, kiranya jalan tu taklah sunyi mana pun. Masa dalam perjalanan tu, Yusuf ni ada ternampak satu gerai burger dekat tepi jalan. Lepas tu perut dia pun masa tu tengah lapar apa semua. Dia pun decide untuk berhenti lah untuk beli burger dekat dia dengan kawan-kawan dia yang lain lah. Lepas tu sebelum dia order burger, dia ada tegur abang tu. Dia kata macam ni, bang, lewatnya menega, rajin dah menega sampai lewat malam macam ni. Lepas tu abang tu cuma tak balas apa-apa, cuma senyum sahaja. Dia beranggapan mungkin abang penjual burger tu malu kot orangnya. Lepas tu Yusuf tanyalah Mikail, kau nak burger tak? Aku nak belikan ni. Lepas tu Mikail cakap, ikut kau lah, taruh order nak siap. Abang burger tu adalah sembang-sembang dengan Yusuf. Lepas tu Yusuf ni pun boleh dikatakan peramah jugalah orangnya. Lepas tu pun duduk sembang-sembang. Abang yang je burger tu tanya, adik dari mana ni? Lepas tu Yusuf pun ceritalah, kata dia pergi sambut tahun baru lah apa semua dengan kawan-kawan dia kan. Lepas tu duduk set, abang yang je burger tu tanya Yusuf, adik tak takut ke ikut jalan sini? Lepas tu Yusuf ni macam, saya pun tak tahulah bang jalan ni, saya pun cuma ikut kawan je. Lepas tu abang je burger pun kata, oh ikut kawan je, tak apa. Elok-elok Yusuf dia habis sembang dengan abang je burger tu, dia ada ternampak sekumpulan lelaki berjubah putih sedang berjalan ke arah dia. Masa Yusuf nampak tu, sekumpulan lelaki tu masih lagi jauh lah. Tapi bila Yusuf ni tengok sekumpulan lelaki tu, makin lama makin dekat. Berjalan makin lama makin dekat sambil pegang torchlight. Kan jalan gelap, so mereka pun ada torchlight lah nak suluh jalan apa semua tu. Tu Yusuf ni pun tegur lah abang yang je burger tu. Abang, siapa tu ramai-ramai pakai jubah putih apa semua tu? Lepas tu abang yang je burger pun jawab, tak apa dek, jangan takut. Diorang tu tak kacau orang pun. Diorang tu cuma tumpang je. Lepas tu Yusuf ni rasa macam pelik. Dia rasa macam tak sedar hati kan. Lepas tu mata dia masa tu masih lagi menatap ke arah sekumpulan lelaki yang berjubah putih tadi tu. Sampailah sekumpulan lelaki berjubah putih tu tiba di kawasan gerai burger tersebut. Kiranya mereka tu macam lalulah depan dia, depan kedai burger tu dengan depan Yusuf. Masa mereka lalu tu, tak ada seorang pun daripada sekumpulan lelaki berjubah putih tu pandang ke arah Yusuf ataupun pandang ke arah tepi jalan lah. Cuma mereka berjalan straight je ke depan tanpa menoleh ke arah kiri dan juga kanan. Okey, lepas tu Yusuf dia mula rasa macam gelisah. Dia rasa macam seram sejuk macam tu. Lepas tu Yusuf ni macam tenangkan hati dia, dia cuma buat tak tahu saja sebab dia tak mau fikir bukan-bukan kan. Lepas tu tiba-tiba dalam keadaan tu juga Adam call Yusuf dan Yusuf pun jawablah panggilan tu. Bila Yusuf jawab je panggilan tu, Yusuf terus cerita yang dia dah masuk lorong kiri apa semua. Lepas tu dia habaklah dia tolong beli burger apa semua kan. Lepas tu
si Adam ni tak bagi respon apa-apa pun, cuma senyap sahaja sampailah Yusuf tegur Adam ni. Sampai Yusuf ni pun bagi respon lah dekat Adam sebab dia senyap tu lama jugalah. Dia kata macam ni, kau dah kenapa Adam? Lepas tu si Adam ni pun baru bagi respon, kau ambil lorong kiri mana ni? Lepas tu yang Yusuf ni pun jawab lah, lorong kiri yang masa kita pergi tu lah, kan ada lorong kiri sebelah tu. Lepas tu Adam ni pun macam, ya aku tahulah lorong kiri tu, tapi sejak bila yang lorong kiri tu boleh pendekkan perjalanan hang untuk cepat sampai dekat rumah aku ni? Setahu aku lorong kiri tu bukan lorong untuk ke kampung aku. Lepas tu Yusuf ni dia macam menidakkanlah kata-kata Adam ni sebab dia yakin sebab Mikael tu yang cakap kata tu jalan shortcut untuk sampai ke kampung Adam. Lepas tu Yusuf ni pun masih lagi cakap, tapi si Mikael cakap yang jalan tu memang jalan shortcut untuk sampai dekat kampung hang. Dia kata macam tu. Lepas tu yang Adam ni lagi sekali dia menidakkan balik kata-kata Yusuf tu. Sampai satu tahap Adam ni kata macam ni, tak, sekarang ni Mikael ada dengan kami ni dekat kedai makan, tengah tunggu kau lah ni. Lepas tu Yusuf ni macam, sudah, aku rasa ada benda tak kena ni. Okey, sebelum tu perbualan antara Adam dengan Yusuf ni, masa tu Yusuf dah ada di meja makan yang disediakan oleh Grab Burger tu lah. Dan masa tu Mikael pun ada di kerusi meja makan dekat situ juga. Tapi masa tu Mikael ni membelakangi Yusuf. Kiranya Yusuf tak nampak lah kat mana keberadaan Mikael tu. Jadi, semasa Adam bagi tahu kata keberadaan Mikael masa tu adalah dengan depa, dia terfikir, jadi Mikael yang ada sekarang ni dengan dia tu siapa? Lepas tu tanpa dia bermasa dia terus toleh ke belakang. Bila masa dia toleh je ke belakang, dia nampak Mikael tu dah tak ada, dah lesat macam tu je. Dalam keadaan macam tu, dia nak tegur abang burger yang ada kat depan dia macam ni, abang ada nampak tak kak? Bila masa dia tengok je abang tu yang dekat tempat kedai burger tu, abang tu pun dah lesap, dah tak ada dekat situ. Lepas tu masa tu dia tak encall lagi tau dengan Adam. Lepas tu Adam tu kata, tak, sekarang ni kau patah balik, kau guna jalan asal sampailah kau jumpa satu kedai makan ni. Kita orang tunggu dekat situ, cepat sikit. Masa tu Adam pun dah mula risau dah dengan keadaan Yusuf masa tu. Dan Yusuf pun tanpa membuang masa, dia terus hidupkan dia punya motor, terus dia patah balik dan teruskan perjalanan sampailah jumpa kawan-kawan dia. Jadi dekat situ banyak persoalan yang banyak timbul dekat pemikiran Yusuf ni. Dia jadi macam blank tau, dia blank sebab dia ada banyak persoalan macam siapa yang berbonceng dia malam tu, lepas tu siapa sekumpulan lelaki yang berjubah putih tu, dan siapa abang jual burger tu. Keesokan pagi tu Adam dengan Yusuf ni pergilah ke lorong kiri yang diceritakan oleh Yusuf pada malam tu. Jadi bila dia sampai je kat tempat tu, dia tengok gerai burger yang ada abang je burger tu yang tengah buat burger dekat dia tu tak ada. Semua yang ada bansal buruk yang dah cakap apa, yang dah lusuh, yang dah tak elok dah, yang penuh dengan semut samun, yang penuh dengan daun keringan. Lepas tu yang meja-meja makan yang duduk semalam tu pun tak ada. Lepas tu Yusuf ni jadi macam lagi bertambah bingung, lagi bertambah macam mana kedai burger tu semalam. Masa tu Adam ada sekali dengan Yusuf kan, ada rasa macam pelik. Manalah ada orang nak berniaga lewat-lewat malam, sebab dekat kawasan ni tak ada perkampungan, tak ada orang. Jadi mustahil lah ada orang berniaga tengah malam dekat situ. Lagilah buat Yusuf ni rasa macam, jadi siapa yang aku jumpa semalam tu? Lagi banyak persoalan yang timbul dalam pemikiran si Yusuf ni.
Jadi daripada kejadian tu, Yusof ni dia tekad dah, dia tak akan pergi dah ke kawasan yang di mana mereka dah sambut tahun baru tu yang terletak di Kuala Terengganu. Okay guys, itu sahaja konten kita pada hari ini. Untuk siapa yang belum lagi tengok video pengalaman seram malam berinai dan juga pengalaman seram tangki kilang, hampa boleh klik link ni dekat bawah. Dan hampa jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share supaya hampa dapat menaikkan lagi semangat aku untuk buat video. Dan itu sahaja konten kita pada hari ini. Assalamualaikum.